Okey, bahagian B, soalan nombor 11. Soalan nombor 11. Okey, ini adalah soalan matematik pengguna ni. Okey, kewangan lah, pengurusan kewangan. Okey, kalau tengok pendapatan jadual 11 ini menunjukkan peran kewangan Cik Sarah. Okey, ini pendapatan bersih dia. Okey, ini simpanan. Inilah baki pendapatan dia T yang kita kena cari. Perbelanjaan tetap dan juga barangan dapur dia di perbelanjaan tidak tetap lah. Okey, kita ada TUV dekat sini. So soalan minta soalan A, hitung nilai T, U dan V. Hitung nilai T, U dan V. So apa yang perlu kita buat? Nak cari T, apa perlu buat nak cari T? Macam mana nak cari nilai T? Senyap ni semua. Kuat sikit tak dengar. RM 4,500 kalau dengan RM 200 dapat nilai T. Okey, 4,500 jumlah pendapatan dia tolakkan dengan dana kecemasan dia. So dapatlah nilai T. Okey, betul? Okey, dapatlah 4,300. Okey, nak cari nilai U. Jumlah perbelanjaan tidak tetap bulanan ni. Macam mana nak cari U? Ada siapa boleh bagi tahu cara? Macam mana nak cari U? Seribu tambah dengan 550 tambah 600 dapat jumlah U. Okey, betul. Okey, 1,000 tambah 550 tambah 600 dapatlah 2,150. Okey, itu U. Dan cari V pula. V pendapatan lebihan. Ada tak pendapatan lebihan? So, macam mana nak cari pendapatan lebihan ni? 4,300 tolak 2,250 tolak 2,150. Okey, betul. 4,300 yang tadi tu jumlah pendapatan tolakkan perbelanjaan tetap dan juga tolakkan dengan perbelanjaan tidak tetap. Okey, dapatlah jawapan dia. Okey, kawan awak ni dah jawab. So, tak ada masalah ni, senang aja. Okey, merah lah. Okey, yang ini satu markah. Ada satu markah je, ada 3 markah je kan kat sini. So, T 4,300 ni satu markah. U 2,150 awak tambah ini lagi satu markah. Ini awak tolakkan ini satu lagi markah. So, dapat negatif 100. Okey, soalan B. Soalan B, kita tengok seorang lagi, dia jawab. Okey, nilai T ada. Sekejap ya. Ada yang nak baru masuk ni. Okey. Okey, nilai T 4,300, nilai U 2,150. Ini ada negatif ya. Okey, so betul lah. Okey, K1, N1, N1, N1 lah. Okey, soalan nombor 2. Hitung aliran tunai Cik Sarah. Tentukan sama ada Cik Sarah menguruskan kewangannya dengan cekap atau tidak cekap. Berikan justifikasi anda. Okey, kalau ikut sini dia kata aliran tunai sama dengan pendapatan lebihan negatif 100. So, aliran negatif. Okey. Ada aliran negatif atau negatif 100, salah satu dapat satu markah. Okey, tapi ini itu je lah markah dia sebab dia tak menjawab soalan. Soalan nak minta apa tadi ni?
Okey, hitung aliran tunai. Tentukan sama ada Cik Sarah menguruskan kewangannya dengan cekap atau tidak. Lepas tu berikan justifikasi. Ada 3 benda kat sini yang kita kena jawab. Hitung aliran tunai. Okey, aliran tunai dia dah dapat dah tadi. Aliran tunai negatif 100 ni. Okey, tapi untuk ini tak ada cekap atau tidak cekap. So jawapannya cekap ke tidak cekap? Tak cakap. Tak cekap. Okey, kenapa? Dengan aliran tunai dia negatif. Kerana aliran tunai dia negatif. Okey, saya boleh terima. Ada jawapan lain? Okey, kita tengok yang seorang lagi jawab macam mana. Okey, dikira ada kira ini negatif 100 ni ada, kita boleh terima. Cik Sarah tidak menguruskan kewangannya dengan cekap. Okey, ini pun kita ada boleh terima. Kerana nilai pembelanjaan lebih tinggi daripada nilai pendapatan. Okey, yang ini pun saya boleh terima. Okey, tadi awak kata aliran tunainya negatif pun boleh diterima juga justifikasi dia. Okey, perbelanjaan lebih tinggi daripada pendapatan pun boleh diterima. Kalau ada jawapan lain boleh bagi tahu. Ada tak jawapan yang lain? Saya tengok betul ke tak betul ayat awak. Ada tak jawapan yang lain? Tak ada. Okey, kalau selain daripada jawapan ni, kalau ada jawapan lain boleh bagi tahu, saya tengok betul atau tidak. Okey, kalau tak ada kita tengok yang seterusnya. Soalan C. Cik Sarah bercadang membeli sebidang tanah lot dengan harga 36,000 dalam tempoh 3 tahun. Okey, hitung simpanan beliau dan berikan 2 cadangan penambahbaikan untuk beliau mencapai matlamat tersebut. Okey, berapa simpanan bulanan yang dia kena simpan lah. Jadi macam mana nak buat 36,000 ni bahagikan dengan 3 tahun. 3 tahun tu berapa bulan? Jadi awak dapatlah jumlah dia. So 36,000 bahagi 36. Okey, betul lah ni. Okey, markahnya berapa kat sini? Okey. So ada ini 1 markah. Okey, 1,000 ni lah. Ada 1,000 tu pun 1 markah. Kalau ini ada tak? Okey, ada. Okey, 1 markah dekat sini. Tapi ini je lah jawapan dia. Tak ada yang lain dah. Tak selesai lah ni. Okey, so cadangannya. Cadangan ni bentuk ayat lah. Cadangan dia, apakah cadangannya? Okey, 3 markah tu. So kita tengok cadangan dekat sini. Cik Sarah perlu mengurangkan perbelanjaan tidak tetapnya seperti barangan dapur dan perbelanjaan tidak tetap bulanan. Cik Sarah boleh tambah kerja. Okey. Saya boleh terima dua-dua ni. Okey, P1 buat kerja tambahan boleh. Okey, cadangan apa-apa cadangan asalkan dia logik. So dua-dua ni saya boleh terima. Ada cadangan lain? Kalau ada cadangan lain boleh beritahu saya. Saya tengok betul atau tak betul. Ada tak cadangan lain? Tak ada cadangan lain. Okey, kalau tak ada, kita ambil 2 ni lah. Kalau ada, bagi tahu. Kalau tambahkan nilai diterima. Apa maksud Hashri ni? Contoh macam jawapan saya, Aha. Cik Sarah perlu mengurangkan kos barang dapur sebanyak 600 dan mengurangkan simpanan melancong sebanyak 400 supaya cukup untuk membeli sebidang tanah lot. Ini untuk yang cadangan tu Ah, Okey, boleh? Itu boleh diterima? Okey, itu dapat markah juga. Itu satu je kan? Satu ayat je? Satu ayat sahaja tu maksudnya kurangkan perbelanjaan. Betul tak Ashri? Ya, kos barang dapur dengan simpanan melancong. Okey, betul, itu satu markah dapat kat situ. Ada lagi yang lain?
Yang lain tak ada dah? Okay, yang lain lebih kurang sama. Okay, kalau tak ada, kita tengok nombor 12. Nombor 12. Okay, nombor 12. Kita tengok kawan awak ni, ada tak soalan dia? Tak ada. So, tengok soalan sini lah. Okay, nombor 12. Okay, graf laju masa. Okay, bagi satu zarah dalam tempoh 37 saat. Okay, berdasarkan graf laju masa di atas, nyatakan laju seragam dalam meter per saat zarah itu. Okay, dekat sini mana ialah laju seragam? Laju seragam adalah yang mana? Soalan satu ni direct je ni. Yang manakah laju seragam kat sini? Pada saat 15 hingga 25. Okey, yang ini. Okey, yang garis lurus yang mendatar ni lah. Ini adalah laju seragam. So, dia nak laju seragam dalam meter per saat zarah itu ialah berapa? Berapakah laju seragam dia? 12. 12. Terus kita ambil bacaan kat sini. 12 meter per saat. Dapat satu markah terus kat situ. Okey, kalau ikut kawan awak ni, okey ni betul. Tak ada unit, tak ada masalah. Okey, ini betul. Kawan awak lagi seorang lagi pun betul. Okey, satu markah. Okey, soalan yang kedua. Tempoh masa dalam saat zarah itu bergerak dengan laju seragam. So, berapakah tempoh masa dia bergerak dengan laju seragam? 10 saat. 10 saat. 25 tolak 15. Okey, 10 saat pun satu markah juga. Okey, ini satu markah. Ini pun satu markah. Okey. Soalan seterusnya, soalan B. Hitungnya pecutan zarah itu dalam tempoh 12 saat terakhir. Okey, 12 saat terakhir maksudnya yang inilah 25 hingga 37. So, hitungnya pecutan dia. Berapakahnya pecutan dia? Okey, hal laju akhir tolak hal laju awal bahagikan dengan masa yang diambil. Berapa dapat? Okey, kawan awak dapat. Ya, pecutan dia negatif 1. Dan lagi seorang dapat negatif 1. Ya. Okey. Okey, kalau nyah pecutan, kita kena abaikan negatif sebenarnya. Okey, ini jalan kerja betul. Tapi kalau nak letak negatif, kita letak pecutan. Okey, dua-dua letak negatif ni. Okey, dia memang yang pecutan, tapi yang pecutan dia adalah sebenarnya satu sahaja. 1 meter per saat kuasa negatif 2. Okey, tak perlu letak negatif. Kalau nak letak negatif, awak letak pecutan. Sebabnya pecutan tu memang kita tahu dia dah negatif. Okey, sama juga dengan yang di seorang ni pun. Sebab awak tu sini yang pecutan. Bila yang pecutan, jangan letak negatif lah. Pengiraan ada negatif, tak ada masalah. Kalau awak letak pecutan, tak ada masalah. Okey, jadi kalau yang pecutan, jawapannya adalah 1 meter per saat kuasa negatif 2. Okey. So, jawapannya 1 lah. Okey, ini ada jalan jawab, ada markah kat sini. Jalan kerja ni ada markah. Tapi untuk jawapan tak ada lah. Okey, sama juga yang ini. Jalan kerja ada markah. Okey, untuk jawapannya tak adalah. Okey, itu untuk soalan B. Boleh? Okey, soalan C. Hitung nilai T jika jumlah jarak yang dilalui oleh zarah itu dalam 15 saat. Yang pertama ialah 165 meter. 15 saat pertama. 15 saat pertama maksudnya yang inilah. Okey, yang ini. So, kita nak cari jarak. Jarak dia dah bagi dah.
Dia cari nilai T. Jadi jarak kalau graf laju masa dia adalah luas bawah graf. Kalau kita tengok di sini, di bentuknya kita ada bentuk segitiga dan juga bentuk trapezium. Jadi kita guna formula itulah. Okay, so nak kira jumlah jarak tadi berapa? 165. 165. Okay, maksudnya A, katalah ini A. Saya ambil pen merah lah. Okay, ini A, ini B. Okay, 165 sama dengan luas A tambah luas B. So, luas A berapa? Berapa luas A? Cuba nak kira luas A. 1/2 darab panjang darab lebar. Panjangnya berapa? Panjang dia Dia bukan panjang darab lebar. 1/2 darab tapak darab tinggi. tapak tinggi. Okay, so tapaknya adalah T T, tinggi dia 18. 18. Okay, tambahkan dengan luas B. Luas B bentuk trapezium. Apa formula dia? Apa formula dia? Tak ingat? Formula luas trapezium. Ada 1/2 darabkan dengan hasil tambah 2 sisi selari. So sisi selari dekat sini mana? T dengan 15. Ya ke? Selari yang ini kan? Yang ini dengan yang ini. So jadi T dengan 15 dengan T. bukan 15. Ini panjang dia 12. Yang ini panjang dia 18. 18. Oh. So 12 tambah 18. Okay, darabkan dengan tinggi dia. Tinggi dia yang inilah. So berapakah tinggi dia? 15 tolak T. 15 tolak T. Okay. Barulah kita boleh selesaikan. So sini kita akan dapat 9T. Tambahkan dengan yang ini tambah akan dapat 30 kan. So 30 bagi 2 dapat 15. Jadi 15 tolak T. Okay, kalau kembangkan jadi berapa 15 ke 15? 225. 225. Okay, 225 tolak 15 T. So kita akan dapat, saya pindah sebelah sini 165. 29 T tolak 15 T jadi 9 tolak 15, 6 Okay, so negatif 6 saya pindah sebelah sini jadi 6 T lah. Jadi yang ni kekal 225 tolak 165. Dapat 60. Jadi T sama dengan 60 bagi 6. So jawapannya adalah 10. Okey, markahnya kamu akan dapat dekat. Okey, awak ada kira luas A sahaja ini ada 1 markah. Okey. Luas yang ini ada 1 lagi markah. Okey, dia 3 markah je kan. So lagi 1 jawapan ini. Jadi 3 markah. Okey, luas A, luas B, jawapan dia. Okey. Itu sahaja kan. Okey. So kita tengok kawan awak punya. 1/2 T 18 ada, ini 1 markah. Okey, ini lagi 1 markah. Jawapan ini ada. Okey. Seorang lagi. Okey, ini ada 1 markah. Ini pun ada 1 markah. Okey, lagi 1 markah. Ya, betul lah tu. Kawan awak jawab. Okey, soalan last. D. Uraikan perlukan zarah itu dalam tempoh 22 saat terakhir.
22 saat terakhir maksudnya yang pergerakan daripada sini ke sini lah. Okey, kalau kita tengok ni ada dua jenis pergerakan. Jadi markah pun dekat sini ada dua markah. Jadi huraikan yang pertama, huraikan yang kedua. Okey, kita tengok kawan awak huraikan macam mana. Zara bergerak dengan laju seragam pada kelajuan 12 meter per saat dalam masa 10 saat. Okey, boleh diterima. So ini yang pertama. Yang kedua, lalu mengurangkan kelajuan sebanyak 1 meter per saat selama 12 saat hingga berhenti. Betul juga. Okey. So boleh diterima ayat ni. Okey, kawan awak lagi seorang. Rekan Zara itu dalam tempoh 20 saat terakhir ialah mempunyai kecurangan sifar semasa tempoh 10 saat terakhir. Okey, kecurangan sifar laju seragam so boleh diterima. So ayat ini kita boleh terima. Okey, dan mempunyai kecurangan negatif pada tempoh 12 saat terakhir. Kecurangan negatif tu berapa nyatakan. Okey. Negatif maksudnya 1 meter per saat kuasa negatif 2. Yang awak dah kira tadi soalan untuk soalan B tu. Okey, kena nyatakanlah berapa dia punya unit. So ini saya bagi satu markah je lah. Untuk yang ini. So yang ini tak ada lah. Okey, berapa kecurangan tu tak dinyatakan. Okey. Ada lagi yang lain nak bagi jawapan? Untuk saya semak. Betul ke tak betul? Jawapan awak ada tak? Yang buat ayat lain? Ada tak ada? Tak ada? Yang lain ni buat ke tidak sebenarnya yang lain ni? Jawapan sama. Jawapan sama. Okey, jawapan sama. Okey, tak ada masalah. Okey, kita tengok soalan nombor 13. Okey, 13. Soalan 13. Soalan sukatan serakan. Okey, ini data tak terkumpul lah. Okey, jadual 13 menunjukkan markah bagi dua peserta pertandingan memanah dalam pusingan akhir. Pertandingan memanah peringkat negeri Perlis. Tentukan sukatan serakan yang sesuai digunakan untuk memilih peserta yang lebih konsisten. Okey, satu markah je. So, nyatakan sukatan serakan apakah yang sesuai. Untuk bandingkan dua peserta ni lah. Jadi apa jawapan dia? Piawai. Sisihan piawai. Betul. Okey, ada sisihan piawai. Terus dapat jawapan lah. N1. Okey, dia tak minta justifikasi. Tak payah bagi pun tak apa. Letak je sisihan piawai. So, jadi yang ini tak ada soalan yang ini tak jawab soalan ni. Soalan A tak ada. So, saya anggap kosong lah ni. Tak ada. Tak jawab. Soalan A ni tak jawab. So, sekatan serakan. So, jawapannya sisihan piawai. Okey, B. Hitung nilai mean, variance dan sisihan piawai bagi kedua-dua peserta tersebut. Okey, 6 markah. Maksudnya setiap satu tu ada 3 markah. Untuk peserta A 3 markah, peserta B 3 markah. Okey, kita tengok peserta A, mean dia. Okey, dia dah tambah semua dah bagi dengan 8. So, markahnya berada dekat. Okey. Okey, ada ini kita boleh terima. So, ini K1. Ada jalan kerja dan jawapan lah. Ini semua, ini satu markah. Okey, satu lah. Untuk mean. Lagi dia nak apa? Variance. Okey, variance. Tunjukkan jalan kerja ni. Okey, jalan kerja betul. Okey, jalan kerja ni betul. Saya boleh bagi markah kat sini. Cuma jawapan ni jangan ambil satu tempat puluhan lah. Kalau jawapan kita banyak tempat puluhan, kita ambil banyak. Sekurang-kurangnya 3 lah kita ambil.
Okay, dia dah bundar kepada 140-an ni sebab nanti jawapan dekat sini ralat. Okay. Untuk kes ini saya terimalah 0.7 ni. Okay, untuk next time dalam exam apa-apa ambil lebih daripada 1. Okay. 3 lah paling bagus. Okay, jadi saya terima. Jadi sesian piawainya lagi 1 markah, 0.83. Okay, ni sebab kebetulan lebih kurang sama dengan jawapan. Okay, untuk peserta A, peserta B 8.6. Okay, betul. Variance dia dapat 0.505. Okay, ni yang bertiga 40-an ni bagus. Okay, ni betul lah ni. Jadi sesian piawai pun kita akan dapat tepat lah. 0.711. Okay, 6 markah kat situ. Ada yang ada masalah tak nak cari? Cari min, tambahkan semua data, bahagikan. Okay, inilah, ini min. So, 8.975, okay, betul. Variance, okay, tolakkan, dapat 0.94, okay. Ambil 340-an, bagus. So, jawapan dia ini betul. Okay, min dapat 8.6, tepat 8.6. Okay, betul. Oh, tak nampak dah ni. Okay, ini 0.505 ni betul. So, saya rasa sesian piawai dia pun betul ni. Tak nampak ni. Oh, ada. Saya bayar dia. Okay, so betul. Okay, semua dapat markah penuh. Tak ada masalah Kalau ada, bagi tahu Formula semua ada dekat bahagian rumus kalau tak ingat. Kat sini tentukan siapa pemenang dan siapa yang paling konsisten. Jadi ada 2 jawapan yang sini kita nak. Satu nak, yang pertama dia nak siapa pemenang. Yang kedua nak siapa paling konsisten. Okey, nyatakan justifikasi anda. So siapakah pemenang dia? Peserta A. Pemenang adalah peserta A. Kenapa? Kerana nilai min dia yang lebih tinggi daripada peserta B. Betul. Okey, kalau kita tengok min dia, mana dia jawapan tadi? Okey, kita tengok min bagi peserta A 8.975, min bagi peserta B lah 8.6. So peserta A lagi, dia pemenang ni lah. Sebab dia lagi banyak markah dia. Okey, purata markah dia lagi tinggi. So peserta A adalah pemenang. Okey, betul. Okey, konsisten, kita tengok sesian piawai. So, peserta B. Sesian piawai yang lebih konsisten adalah sesian piawainya rendah. Okey, betul lah ni. Okey. Ada 2 jawapan. Peserta A adalah pemenang, tapi yang konsisten adalah peserta B. Okey, kalau nak buat lagi soalan lagi. Pemenang ialah peserta A, kerana sesian piawai lebih kecil dan konsisten. Okey, yang ni tak tepat lah ni. Okey, pemenang peserta A betul. Okay, ini bolehlah saya bagi ni 1 markah. Tapi konsisten bukan A. Konsisten adalah peserta B. Konsisten tengok pada sesian piawai. Okay, min tu purata dia lah. Kalau kita tengok purata, okay, dia paling banyak markah skor dia paling banyak. Jadi kita tengok pada min lah untuk pemenang. Okay, ada apa-apa soalan? Ada jawapan lain ke? Untuk nombor 13. Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita tengok nombor 14. Okey, ini lukisan. Okey, lukisan mesti guna pensel. Pensel dan juga pembaris kalau melibatkan ada garis lurus. Okay, jangan guna freehand. Freehand hanya untuk graf yang lengkung-lengkung tu je yang freehand. Okay, jadi soal ni mesti kena guna pembaris dan jangka lukis. Ini soalan form 3 kan ni kan? Okay, anda tidak dibenarkan menggunakan kata graf. Pelajar 14.1 menunjukkan sebuah pekerja berbentuk prisma tegak dengan tapak segi 4 sama ABCD. Okey, permukaan A, B, K, J, F, G ni ialah kerata rentas prisma. Segi 4 tepat K,
G ni ialah satah condong. FGH dan JKLM, mana FGH ini satah mengufur. AF dengan CL adalah tegak. AF dengan CL tegak. Okey. Okey, ini gambar dia. Soalan dia, A, lukis dengan skala penuh pelan pepejar itu. Okey, pelan maksud apa maksud pelan? Apakah maksud pelan? Atas. Ya, kita tengok pandangan atas. Tengok daripada atas. Okey, jadi mesti kalau kita tengok atas, mesti kita dapat bentuk 4 segi lah. Bentuk 4 segi dengan ada 3 muka. Okey, mesti guna skala penuh. Skala penuh maksudnya kalau 7 cm, awak kena ukur dengan pembaris 7 cm. Jangan pula awak ukur kat sini, 7 cm, awak ikut ukuran ini, jangan. Ambil ukuran sebenar dia, 7 cm. Yang ini kawan awak buat ni, saya tak dapat nak check sebab tak pasti betul ke tak betul ni. So, saya tengok lukisan je lah. Okey, bila pelan, kita ada tapak dia semua 7. Okey, ini 7 betul. Di segi 4 sama ke? Okey, sama. So, sini pun mesti 7 juga. Okey, 7, 7. Okey, 3. Ini 2. So, lagi balance 2. Okey, so betul lah ni. Okey. Awak lukis. Ingat guna pensel Guna pembarik, guna pen sebenarnya. Dikira betul juga. Tapi jangan comot. Bukan sebenarnya. Sepatutnya guna pensel. Okay, so ini awak lukis betul. Saya anggap ukuran ni memang ukuran sebenar 3 cm. Bukan tulis 3 cm saja, mesti ukuran sebenar. Okay, betul, betul. Okay, bentuk ini betul dan kemas. So, kita bagi sini 4 markah lah. Dia akan ada 4 markah. Satu gambar ini 4 markah. Okay, unit sebenarnya tak ada, tak apa. Asalkan ukuran yang awak buat tu betul. Awak tak labelkan, tak ada masalah. Okay, tiada markah untuk label. Jadi awak ukur betul, betul lah. Dapatlah markah. Okay, kawan awak lagi seorang. Okay, ni. Saya tak nak ukur ni sebab tak pasti betul ke tak. Tapi nampak gambar macam betul. Okay, saya anggap sini 3, sini 2, sini 2 macam sama besar. So, sini 7. Betul segi 4 sama. Okay, so saya anggap ini betul lah. Betul dan kemas. So, 4 markah jugalah. Okay, soalan yang kedua adalah. Cikgu. Ya. Labelkan sudut tak kira markah ke? Label tak ada markah pun. Awak tak labelkan pun tak ada masalah. Boleh. Okay, asalkan ukurannya betul. Masa ni lah setakat ini tak label tak ada masalah. Janji ukuran betul. Okay, kalau label kan kena hati-hati. Kalau label salah, salah lah. Okay. Jadi awak ukur betul, tak ada masalah. Okay, dapatlah markah. Jangan salah label. Kalau label, jangan salah label. Kalau salah label, hilang markah. Okay, soalan B apa? Soalan B. Sebuah pepejar lain berbentuk prisma tegak. Ditambah dekat sini. Dicantumkan kepada prisma ini pada satah mencacang TCLM ni lah. Dekat sini disambung dekat sini. Disuruh buat apa ni? Lukis skala penuh dongakan pepejar itu pada satah mencacang sebagaimana lihat dari arah Y. So arah Y kita tengok pandangan depan sini lah. So kalau kita tengok dia ada bentuk. Bentuk ini ada. Okay, dia kena ada bentuk ni. Dan juga bentuk ni. Bentuk 4 segi juga. Tapi sini belakang kosong. So kena hati-hati. Sini mesti kena ada garis putus. So kita tengok gambar kawan awak betul tak? Okey. 6 cm betul. 1 cm kat sini. Ini saya anggap ukurannya betul sebab saya tak dapat nak check. So 8 dekat sini betul. Kat sini 2. Dekat sini 4. Kat sini 3. Kalau dekat sini berapa?
Ini tak nyatakan berapa. Sini 2. Dekat sini. Sambung je lah. Sini 3. Okey. Okay, ini garis putus. Okey, tengok kalau guna pen, bila dah guna liquid, dia dah jadi comot. Okey, next time guna pensel Okey, ini saya boleh bagi markah penuh lah. Okey, saya anggap betul. Ukurannya semua betul. Tanda putus-putus ni ada. Okey, sisi yang ini betul. Yang ini betul, yang ini betul. Dia 5 markah Soalan ini 5 markah. So dapatlah 5 markah kat sini. Okey, lagi seorang kita check. Yang ini saya anggap guna ukuran sebenar So saya anggap sini 6 cm, sini 1 cm, sini 8. So sini 2, sini 4, sini 3, sini 8. Okey, kalau ukuran semua betul. Okey, ini garis putus-putus. So betul kat sini. So ini bersamalah 5 markah dapat kat sini. Okey. 5 markah. Dia memang kena besar pun. Okey, ni kita sebab. Okey lah. Okey lah, betul lah tu. Ada soalan-soalan 14? Nombor 14? Ada? Tak ada. Tak ada. Okey, tengok nombor 15. Okey, ini lukisan sahaja. Antara yang paling banyak markah boleh dapat lah. Okey, 15 ini adalah koordinat translasi. Okey, translasi. Okey, Y sama dengan 1.24. Penjelmaan T ialah 1 translasi 2 negatif 3. P ialah pantulan pada garis lurus Y sama dengan 1. R adalah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 2, 2. Okey, nyatakan koordinat imej bagi titik 24 di bawah penjelmaan berikut. TPR. Okey, kalau tengok T translasi 2, 3 maksudnya apa? 2 masuk apa? Negatif 3 masuk apa? Apa maksud 2? Apa maksud negatif 3? Translasi. Translasi ni belajar form menengah rendah ni. Apakah translasi dah lupa ke? Dia satu markah je, setiap satu soalan dia nak jawapan koordinat je. Cuma nak tahu translasi tu apa. Apakah translasi? Translasi 2, 3 maksudnya apa? 2 negatif 3. Semua senyap je ni? Tak tahu. 2 ni maksudnya pergerakan ke mana? Kiri kanan. Kiri. Kanan. Kiri, kanan. So kalau dia positif maksudnya dia bergerak ke Kanan. kanan. Okey, kalau bawah dia pula negatif 3 ini maksudnya dia bergerak ke Atas bawah. atas bawah. So negatif maksudnya ke Bawah. bawah. Jadinya ini dia akan bergerak ke kanan 2, 1, 2. Kemudian turun ke bawah 3, 1, 2, 3. So kita akan dapat koordinat dia adalah berapa ni koordinat dia? Apa koordinat dia? 41. 4, 1. Okey, so ini jawapan dia. Okey, untuk yang kedua, untuk P adalah pantulan pada garis lurus Y sama dengan 1. So saya padam ni, kita tak nampak. Okey, Y sama dengan 1, pantulan. So pantulan jaraknya mesti sama dengan garis pantulan lah. So jarak sini 1, 2, 3. Jadi lepas garis ini pun mesti 3 juga. 1, 2, 3. So apakah koordinat dia? Apa jawapan P? 2 negatif 2. 2 negatif 2.
Last sekali R. R ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 22. Okay, saya padam balik ni. Ambil balik lah. Okay, 22 di sini. So kalau 90 darjah, kita sambungkan ini ke sini. 90 darjah ikut arah jam, dia gerak ke sini. So, jadinya 90 darjah inilah. 22. Ini adalah image dia. So, apakah koordinat dia? Koordinat dia? 4, 2. 4, 2. Okey, setiap satu ni satu markah. Satu markah, satu markah. Okey, 3 markah dekat situ. Kita tengok kawan awak jawab. Okey, 141. Okey, betul. Satu markah. Yang lain, mana yang lain? Okey. Ini tak nampak yang lain. So, satu markah je kat sini. Yang lain tak ada. Okey, saya buat je lah. So, yang ini pula. Okey, 41, 22, 42. Okey. So, markah penuh kat sini. Okey, soalan seterusnya. Betul ke ni tak ada jawapan ni? Tak ada jawapan dah. Okey, Rajah 15.2 menunjukkan sisi 4 A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, H duduk pada setakat test. E, F, G, H ialah image bagi A, B, C, D di bawah penjelmaan V. J, K, L, H ialah image bagi E, F, G, H di bawah penjelmaan W. Huraikan selengkapnya penjelmaan V dan juga W. So V kalau kita tengok dia ni dia berputar. So berputar maksudnya dia adalah kalau tengok dia berpusing ni, berputar. So dia mesti adalah putaran. Yang pertama mesti kena ada perkataan putaran. Putaran berapa darjah ni? Okey, kalau awak sambungkan bucu ni dengan bucu ni. Okey, awak sambungkan bucu ni. Tak ada pembaris, guna pembaris Yang ini bucu ni dengan bucu yang ini. Yang ini dengan bucu yang ini. Nanti awak akan dapat satu titik persilangan ni. Awak akan dapat titik kat sini ni. Betul tak kat sini? Betul. Okey, awak akan dapat satu titik kat sini. Ini adalah pusat putaran dia. So kalau ini straight macam ini ni, maksudnya dia berputar berapa darjah ni? 180. 180 darjah. Okey, putaran 180 darjah. Okey, sebab 180 darjah dia tak ada arah. Arah mana-mana boleh ikut arah atau lawan arah jam. Tak ada masalah sebab sama. So tak payah tulis. So tinggal saja lagi pada pusat putaran. Pusat putaran dia kita dapat tadi 7, 6. Okey. Ini 3 markah lah terus ni. Terus dapat markah 3. Okey. Dia sebenarnya markah dia kat sini. Putaran 180 darjah ni 1 markah. Okey. Putaran 76 ni pun lagi 1 markah. Tapi sebab dia satu soalan tu 3 markah. Terus dapat 3 markah lah. Okey. Untuk W. Daripada sini ke sini. Kalau kita tengok pun dia pun sama, dia bergerak. Daripada sini dia bergerak ke sini. So dia pun adalah putaran juga. Tapi putarannya berapa darjah? Putaran berapa darjah ni? 90. 90 darjah. Okey, bila 90 darjah ataupun selain pada 180 dia mesti ada arah. 90 darjah dia turun ke sini. So maksudnya dia adalah Arah jam. Ikut arah jam. Jangan arah jam saja kena ada ikut ke ataupun lawan. So ikut arah jam.
Okey, kemudian pada pusat putaran dia berapa? Manakah pusat putaran dia? Okey, sebab dia rapat, sinilah. Okey, berapakah koordinat tu? 95. 95. Okey, 95. Okey, ini satu markah. Ikut arah jam satu markah, pusat putaran satu markah. Okey, yang dua ni terbalik tak ada masalah. Nak pusat putaran dulu ke, ikut arah jam dulu ke, terpulang. Tapi putaran tu mesti berada depan sekali. Okay, kalau awak ada dua ni tapi tak ada putaran ini, walaupun betul yang belakang tetap kosong. Sebab yang pertama ini menentukan jawapan yang belakang. Okay, kalau depan yang dapat markah, yang lain tu betul dapat markah. Kalau depan yang putaran dah salah, yang belakang pun tetap akan salah. Kosong, walaupun betul. Okay, ingat so putaran 90 darjah ini satu markah. Yang lain follow betul, betul lah. 3 markah lagi dapat. Okay, ada soalan nombor 15. Habis dah bahagian B. Ada soalan untuk bahagian B? Kita tengok kawan awak jawab dulu. Putaran 180 darjah. Okey, ni ada satu markah. Yang ini ni apa ni? Okey, jangan biar kosong macam ni. 76 tu apa? So, kena nyatakan ini adalah pusat putaran. Baru dapat markah penuh. Okey, yang W pula. Oh, ni awak ambil gambar tak habis lah ni. Okey, putaran 90 darjah. Arah jam sahaja tak betul. Dia kena ada ikut arah jam. Ikut atau lawan. So, ini mesti ikut lah. So, ini satu markah je lah dapat. Okey, yang bawah lagi saya tak nampak. Pusat berapa saya tak nampak. So, saya tak boleh bagi markah lah. Okey, yang ini pula. Putaran 180. Okey, betul. Pusat 76. Okey, betul. So, dapat lagi 2 markah lah. Okey, putaran 90. Ikut arah jam. Pusat 95. Okey, betul. Okey, ada apa-apa soalan? Okay, nombor 16. 16 atau 17 lah, pilih salah satu. Tapi saya akan bincang dua-dua sekali. Kita tengok dulu soalan nombor 16. Saya rasa ramai yang dapat jawab soalan 17 ni. 17 lagi senang. Okay, saya tunjuklah macam mana nak cari jawapan untuk 16. Okay, 16 ni soalan kuadratik. Okay, Raja 16.1 menunjukkan sebidang tanah terbiar yang berbentuk segi empat tepat PQRS. Kawasan segitiga AQB ialah kawasan paya. Okay, dengan AQ sama dengan BR. So, ini X, sini 12. Diberi panjang PA dan QB masing-masing 35 dan 12 meter. Ungkapkan panjang sisi SR dalam sebutan X. Okay, soalan ni mudah je. Ungkapkan panjang sisi SR dalam sebutan X. SR sahaja kita tahu ini 35, ini X. So, jadilah jawapan dia adalah, siapa tahu jawapannya? SR sama dengan berapa? 35 tambah X. Ya, itu je. 35 tambah X. Dapat satu markah. Awak tak letak SR pun tak apa. Ada 35 tambah X pun betul. Satu markah kat sini. Okey, nombor 2. Bentukkan satu ungkapan kuadratik bagi luas keseluruhan tanah berbentuk segi empat tepat tersebut dalam sebutan X. So, dia nak segi empat tepat ni. Okey, segi empat tepat ni. So, saya buat jawapan kat sini lah. Okey, dia nak dalam bentuk L. Okey, kita kena tahu panjang sini berapa, darabkan dengan panjang ini. Sebab dia nak luaskan, luas segi empat tepat semua ini berapa. So, jadi awak akan dapat 35 tambah X darabkan dengan 12 tambah X.
Okay, so kita kembangkan, awak akan dapat 35 darab 12, 420 tambah 35 X tambah 12 X tambah X kuasa 2. Dipermudahkan, awak akan dapat, biar bentuk am lah. So X kuasa 2 ni kat depan. Yang X ni duduk tengah-tengah. So 35 tambah 12 jadi 47X. Tambahkan dengan 420. So inilah jawapan dia. Okey, berapa markah soalan ni? 2 markah je. Okey, 2 markah. So markah pertama awak yang inilah. Awak dapat bentuk ini 1 markah. Dapat ini lagi 1 markah. Okey, soalan nombor 3. Bentukkan satu ungkapan. Bukan. Diberi luas kawasan tidak berpaya. Kawasan yang inilah. Yang saya ingat ini 650. Hitung nilai X. Yang ini berpaya, yang ini tidak berpaya. So jadinya, apa yang perlu awak buat? Okey, jumlah keseluruhan tolakkan dengan luas semua ni, tolakkan dengan luas segitiga ini. So saya tunjuk kat sini lah. Okey, ini soalan nombor 2. Ini soalan nombor 3. Okey, nombor 3 kita tahu kita dapat X kuasa 2 tambah 47X tambah 420 semua sekali. Tolakkan dengan luas segitiga yang ini. So tolak dengan 1/2 darabkan dengan 12 kali X lah. So 12X. So awak akan dapat X kuasa 2 tambah 47X tambah 420 tolak 6X. Sama dengan berapa tadi? 650. 650. Ini sama dengan 650 ni. Okay, jadi sekarang saya nak buat dia bentuk arm. So saya letak kat sini lah. X kuasa 2. 47 tolak 6 akan jadi 41X. Yang ini 650 pergi sini akan jadi tolak. 420 tolak 650 jadi tolak 3230. Sama dengan kosong. Okey, dah dapat bentuk arm. Okey, tekan je kalkulator, buat kurungan siap-siap. Jawapan dia awak akan dapat X sama dengan 5, X sama dengan negatif 46. So sini akan jadi X tolak 5, X tambah 46. Okay, so jawapan nilai X kita kena ambil nilai yang positif, jadi X sama dengan 5. Okay, kena nyatakan yang akhir, mesti ambil yang positif. So markah dekat sini ada 4 markah. Okay, 4 markah. Markah yang pertama bentuk arm. Markah yang kedua yang ini. Markah ketiga yang ini. So jawapan akhir pilih satu jawapan. Okay, ingat kalau soalan kuadratik, bentuk arm itu adalah markah pertama. Yang first tu sebenarnya tak ada apa-apa. Markah bentuk arm itu adalah markah pertama dia. Ada soalan? Okay, kalau awak tengok soalan A dengan soalan B tak berkait. Soalan A yang ini je sampai sini. Soalan B soalan lain pula. Oh, berkait lah. Cuma bentuk lain soalan dia. Bukan soalan kuadratik lagi lah. Okay, boleh saya teruskan? Boleh ke? Boleh cikgu. Okay. Boleh ke? Saya teruskan. Yang B, soalan B. Mana soalan B? Okay, Pak Ma'un telah membeli tanah terbiar tersebut dan memagar sekeliling kawasan PABRS. PABRS ni adalah inilah kawasan dia ni lah.
Yang tak termasuk paya ni, bentuk ini. Ini akan trapezium ni bentuk apa entah. Okey, mana tadi? Ni. Dengan pagar berkualiti harga dia RM13 semeter. Beliau mempunyai bajet RM2,000 untuk digunakan. Tentukan sama ada bajet tersebut cukup atau tidak sekiranya upah pemasangan pagar tersebut adalah separuh daripada jumlah keseluruhan harga pembelian pagar. So sekarang ni kita kena tahu berapa panjang pagar ni. Okey, so sekarang X kita tahu tadi 5. Saya tukar pen lah. Pen warna biru. Okey, sini 5, sini 12. Jadi AB panjang dia berapa? 5, 12 dalam Pythagoras. AB akan jadi 13. 13. Nampak tak? Okey, ada AB 13 ni sebenarnya satu markah ni. Okey, AB 13. So sini awak akan dapat 40. Sini awak akan dapat 12 campur 5, 17. So berapa perimeter semuanya kita kira? Okey, so yang pertama, markah pertama ada AB, awak letak kat gambar pun tak ada masalah. AB 13 cm, meter. So perimeter pagar ataupun panjang pagar yang kita nak gunakan tadi ada 35, berapa tadi? 17, 40, 35 dengan 5. Okey. Okey, 35, 13, 5, 40 dengan 17. Jadi semuanya adalah 110 meter. Okey, harga pagar 1 meter adalah RM13. Jadi 110 meter darabkan dengan RM13. Dapat berapa? 1430. 1430, 1430. Okey, ni harga pagar. Upah pula. Upah pasang. Okey, dia kata upah pemasangan pagar adalah separuh daripada harga keseluruhan pagar. So, separuh daripada 1430. So, dapatnya 715. Jadi jumlah kos kurang atau lebih? Awak akan dapat 2145. Okey, jadi cukup ke tak cukup? Tak cukup. Tak cukup. Okey, bajet dia 2000. So, jadi tidak cukup. Senang ni sebenarnya soalan ni. Okey, 5 markah. Markah pertama yang ini. Markah kedua, awak kira panjang pagar. Markah ketiga, awak kira harga pagar. Markah keempat, awak kira jumlah kos. Markah kelima, tidak cukup. Okey. Soalan C last. Dah belum? Sudah atau belum? Kita buat sampai 16, 17, kita sambung minggu depan sekali dengan bincang dalam modul kita. Dalam buku kerja. Okay, B dah siap belum? There you go. Dah, okay, tengok yang last sekali C. C
Si Pak Maun ingin membina sebuah kolam ikan berbentuk sukuan. Okey, masih lagi soalan kolam tu juga tapi bentuk soalan lain pula. Okey, soalan dia tak bergantung lah. Okey, C ikut C lah. Membina sebuah kolam ikan berbentuk sukuan bulatan yang ini. G titik S berpusat di titik S pada tanah tersebut. Kedudukan kolam ikan digambarkan seperti Raja 16.2. Diberi bahawa Pak Maun masih belum memutuskan keluasan sebenar. So, tak tahu besar mana kolam ni yang nak dibina. Jadi, hitung nilai maksimum panjang lengkuk KL ni. So, panjang lengkuk KL ni maksimum ni besar mana? Berikan jawapan dalam 4 angka bererti. So, macam mana nak tahu apakah maksimum? Kalau maksimum maksudnya jejari sukuan tu mesti sampai SP lah. Jejari dia mesti panjang ini. Okey, sebab ini lebar dia punya kolam. So panjang ini jejarinya adalah 17. So macam mana nak cari panjang lengkuk? Nak tahu berapa besar panjang ni? Apa formula panjang lengkuk? Ingat tak? Tak ingat? Sudut per 360 darabkan dengan panjang lengkuk. Apa panjang lengkuk? Formula dia. Kalau luas pi j kuasa 2. Kalau panjang lengkuk, panjang lilitan bulatan 2 pi j. 2 pi j. Itu je. So jadi kita nak tahu panjang lengkuk dia, sudut dia kita tahu dia 90 darjah. 90 daripada 360. Darabkan dengan 2 pi j lah. 2 pi 22/7. Jejari dia maksimum dia 17 lah. Sebab dia tak boleh lebih 17. Sebab dia nak maksimum berapa? So 17 jejari dia. So tekan kalkulator, awak akan dapat jawapannya adalah dia nak 4 angka berarti biarkan dalam perpuluhan lah. So apakah jawapan dia? Dia nak 4 angka bererti. Siapa dah tekan? (26.71). 26.71. Okey, betul. Ini jawapan dia. So, yang pertama ni 2 markah. Tak tahu kenapa dia bagi 2 markah. So, jawapan ini 1 markah. Okey. Kau nak habiskan terus semua ke? Ataupun nak sambung minggu depan? Kita ada satu soalan lagi 17. Kita sambung minggu depan lah Okey, kita sambung minggu depan. Saya harap ada lagi yang baru hantar pada saya seorang aja. Habis ada lagi banyaklah hantar. Bahagian C nombor 17. Sebab banding 16 dengan 17 lagi senang sebenarnya ni. Kita tengokkanlah. Okey, so kita akan bincang nombor 17 dan juga saya nak awak buat kertas 1. Kertas 1 buku kerja awak tu. Tak ada Tak ada yang pengukuhan ke buku awak ni? Form 5 patutlah. Form 4 punya buku. Pak Amatis dah buat ke? Belum rasanya. Belum? Okay, jadi saya nak awak buat ujian model tu. Ujian model letak dalam buku kerja awak. Buku surat 169 ada tak? Saya takut buku saya je ada, buku awak tak ada. Ada tak? Buku surat 169. Ada ke? Ada cikgu. Ada. Okey, kalau ada, okey, ini kerja awak lah untuk minggu depan. Lepas habis bincang nombor 17 tu, kita akan terus masuk ujian model. Buku surat 169 lah, kita akan bincang kertas 1 sahaja dulu.
Boleh? Okey, cikgu. Okey. Ini apa ni? Tapi gambar tunjuk SK tak sampai SP. Apa SK, apa SP? Sekejap memang ini SK kan dia kata dia tak mana ayat dia tadi? Okay, dia belum memutuskan keluasan sebenar kolam ikan. So ini dianggarkan sahaja. SK ni dianggarkan sahaja. So sekarang ni dia nak bina apa nilai maksimum pelajar lekuk KL ni. KL ni mungkin boleh lagi besar. Okay, bila dia nak nilai maksimum, so kita kena anggap dia punya jejara itu sampai SP. Sebab dia nak maksimum. Okay, nilai maksimum. Okay, dia dah katakan ini dia belum putuskan ini bentuk sebenar. So mungkin boleh besar lagi. So maksimum yang dia boleh buat itu yang kita kena cari. Okay, boleh faham ambil 17. Kita ambil maksimum dia 17 lah. Jejari dia 17. Tetapi jejari lengkuk tu tak sampai 17. Kenapa tak sampai 17? Jejari sampai 17. Okay, faham Okay, kalau tak ada apa-apa lagi soalan, kita stop sampai sini. Kita sambung. Okay, siapkan dengan 17 apa yang kita nak tengok sebab soalan graf tu ada macam-macam jawapan. So, siapa nak bagi jawapan boleh hantar pada saya. Okay, saya tak reveal nama. Siapa nak hantar.